Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nas. Waalaikumsalam. Sekarang kita berada di YouTube Pustaka Darul Iman. Ya. Podcast kami. Yes. Yang di mana? Podcast ni apa yang kita cakap selalunya? Okey, podcast ni nak sharing lah. Dia sharing more. Kita nak sharing cerita. Yeah. Cerita apa? Okay, nanti kita akan bagi tahu. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri. Okey. Okey. Siapa Nama kau? saya Azim. Oh, ni. Sebelah saya pula. Again, nama saya Nas. Ya, tepuk tangan Nas. Selamat datang ke Yeay. podcast kami. Terima kasih. So, hari ni kita nak Okey Nas. hari kedua puasa kan? Betul. Macam mana puasa Nas? Wah, teruk. Kenapa? Apa yang teruk sangat tu? Teruk. Kenapa? Ada isu ke? Ada pengsan ke? Tak, bukan pengsan. Habis? Puasa tak cukup. Pula dah. Puasa tak cukup, buka tak cukup. Ke sahur dah cukup? Sahur cukup. Okey, saya pula masih tak pengsan lagi. Okay, kira still puasa lagi Masih ni. puasa, Alhamdulillah. Masih Alhamdulillah. puasa lah. Tepat pukul 12 ni masih Masih puasa lagi lagi. berpuasa. Masih hidup lagi. Okay. Jadi kiranya lepas pukul 12 ni belum tentu lagi ya. Betul. Tak tahu lagi lah macam mana kesudahannya nanti. Jangan batalkan puasa anda. Tak boleh. Haram. Okey. Selamat datang kepada Nas. Yeah. Sebab semalam kita ada Atika. Kita Tika. Ya, podcast Okey. bersama podcast kami ni bersama Atika dan hari ni kita bersama dengan Nas, Yeah. Abang Nas. Okay. Okey, hari ni kita macam biasa podcast kami adalah sharing atau perkongsian mengenai dengan sirah-sirah berkaitan dengan Nabi, isteri-isteri Nabi, sahabat-sahabat Nabi dan macam-macam lagi kita akan cover. Oh, jadi nak share Ya. kisah Nabi yang Nas tahu lah. Tapi hari ni kita nak share buku 15 Sri Kandi Pilihan. Betul. 15 Sri Kandi Pilihan ni apa maksud dia? 15 Sri Kandi tu maksud wanita-wanita pilihan dalam Islam yang Wah. kita boleh mencontohi mereka. Mencontohi Ya. wanita-wanita contoh di dalam Islam ya. Tepat sekali. Ha. Kita melengahkan masa. Mari Apa kita topik kita? Okay. Kisah yang kita nak share kali ni adalah kisah daripada Nabi Ayub. Nabi Ayub. Nabi Ayub. Tapi kita bukan nak cakap pasal Nabi Ayub. Oh, kita nak kisah pasal apa? Kita nak kisah pasal isteri dia. Okey, macam menarik. Maksudnya perempuan Sri Kandi tu isteri kepada Nabi Ayub. Isteri kepada Nabi Ayub. Alright. Memandangkan Nas ni pun baru kahwin. Jadi kisah ni sangat-sangat memberi impact lah. Impact bagi kepada Nas sendiri sebab Nas. Ya, kerana untuk Nas mempunyai isteri. ya, untuk menghargai isteri anda lebih daripada yang sepatutnya. So tajuk besarnya adalah pengorbanan Pengorbanan isteri. Okey, kita mulakan cerita dia. Alright. Okey. Boleh? Nas mula dulu Okay, Nas mula dulu. Macam Okey, mana Nas kisah mula. yang Okey. kisah dia macam mana? Okey, Nas. Kisah dia macam ni. Nabi Ayub alaihissalam mempunyai seorang isteri Okey. yang sangat baik serta taat kepada dia. Kepada Nabi Ayub lah. Iya. Alright. Pada mulanya, kehidupan mereka berdua sungguh mewah. Allah telah bagikan mereka bermacam-macam nikmat. Ya. Mereka diberikan kekayaan, anak yang ramai, Harta, ternakan ya. yang sihat. Okey. Semua kesenangan ni menyebabkan mereka sentiasa bersyukur kepada Allah. Maksudnya diorang ni suami isteri ni seorang yang suami isteri ni diorang baik lah maksudnya. Allah Seorang yang beriman. Allah bagi segala rezeki dalam berbagai bentuk pada mereka. Betul. Mudah-mudahan kita pun jadi macam tu juga. InsyaAllah. Okey, sambung macam mana? Rezeki-rezeki yang tak putus-putus daripada Allah ni kepada Nabi Ayub ni mengakibatkan iblis berasa yakin yang dia boleh perdayakan Nabi Ayub ni. Maksudnya iblis ni dia berasa iri hati lah Ya, kepada dia iri hati dan dia pasangan rasa ni. okey. Dia iri hati, lepas tu dia nak buktikan yang Nabi Ayub ni boleh lalai pada ibadat dia. Faham. Iblis Iblis kan punya sifat-sifat. Ya. Jahat kan? Jahat betul lah. Macam geram tu. Okey, macam mana? Cuba sambung. Macam mana Okey. pula iblis ni merasa apa? Iblis dia merasakan bahawa Nabi Ayub ni boleh diperdaya supaya lalai daripada ibadat-ibadat dia. Lalu iblis dia bisikkan ke hati Nabi Ayub supaya berhenti beribadat. Maksudnya, Tapi
Okay, tapi Nabi Ayub bukan macam Nabi biasa. betul. Kuat semangat dia tu. Nama- Beribadat. Nama pun dia seorang nabi mesti keimanan dia sangat tinggi, betul tak? Sikit pun tu dia tak layan. Okey. Dia tak Memang layan langsung hebatlah Nabi Iblis Ayub tu. ni. Sebab tu Iblis rasa kecewa dengan tu. Hmm. Lepas tu Iblis pun ambil keputusan untuk berjumpa dengan Allah dan menyatakan, wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub itu beribadat bukanlah ikhlas kerana-Mu. Dia fitnah Nabi Ayub. Ya, tapi disebabkan kekayaan yang Engkau kurniakan anak-anaknya yang ramai serta tubuh badannya yang sihat. Oleh itu, izinkanlah aku memusnahkan segala apa yang dimilikinya. Aku yakin selepas itu dia tidak akan beribadat lagi kepadamu. Jahatnya Iblis. Sebenarnya Allah yang maha mengetahui bahawa Nabi Ayub adalah seorang hamba yang soleh lagi ikhlas. Allah mahu keimanan, Allah mahu membuktikan pada Iblis apa yang Iblis cakap tadi tu tak benar. Betul, Allah ni dia ni maha mengetahui kan. Ya, maha mengetahui. Walaupun dalam hati keimanan seseorang pun, of course Nabi Allah, pun Nabi, ya. Nabi pun Nabi Ayub mestilah Allah lebih tahu mana Lalu, yang betul, mana yang jadi, jahat. permintaan Iblis itu dikenankan oleh Allah. Tanpa lengah-lengah, Iblis pun mengumpulkan pembantu-pembantu dia, pergi ke rumah Nabi Ayub. Lepas tu mulakan kerja jahat dia untuk musnahkan harta benda baginda satu persatu. Setelah itu, setelah Nabi Ayub menjadi miskin, maksudnya syaitan ni diorang mengambil ambil harta. semua benda yang Nabi Ayub Ayub ada. ada selama ni. Betul. Nabi Ayub kan sebelum ni dia ada anak yang banyak. Betul, ada harta, Betul. binatang, tumbuhan apa semua. Iblis ni dia datang, dia musnahkan semua tu. Jahatnya Iblis. Apa Nama pun dah Iblis. Ya, Iblis betul. Okey. Bukan syaitan tau, Iblis jahat ni. Iblis pun ni. Okey. Mana? Okay, sambung balik. Iblis pun menemuinya dan menyuruhkan baginda derhaka kepada Allah. Lepas dia dah hancurkan tu, dia jumpa dengan Nabi Ayub. Dia suruh Nabi Ayub derhaka pada Allah. Nabi Ayub dengan hati dia yang nekat tu, dia takkan terpedaya. Ya, dia takkan terpedaya. Iblis tu. Yes. Sebaliknya, apa yang perbuatan Iblis tu pada Nabi Ayub membuatkan ibadat dia lebih kuat. Sekali lagi, one more time, lepas dia musnahkan harta-harta Nabi Ayub, sekali lagi Iblis rasa kecewa. Dia kecewa dengan apa yang dia buat tak lepas. Maksudnya dia nak ganggu Nabi Ayub, dia nak pedayakan Nabi Ayub, tapi Nabi Ayub tak hiraukan pun. Lepas apa yang sekali lepas lagi lepas tu berbagai-bagai cara yang dilakukan oleh Iblis tadi untuk menghancurkan hidup Nabi Ayub. Selepas baginda jadi miskin, Iblis memohon supaya Allah mematikan semua anak-anak baginda. Ya Allah, dari bala, macam-macam bala berlaku kan, daripada cuba jatuh miskin terus anak yang dia jaga selama ni tiba-tiba meninggal macam tu je. Lepas tu apa lagi selain daripada anak-anak dimatikan? Lepas anak-anak baginda, sekali lagi Timpa Iblis lagi. datang mohon agar Nabi Ayub ditimpakan sejenis penyakit kulit. Penyakit kulit dia bukan penyakit biasa tau. Penyakit kulit dia yang penyakit teruknya. Lepas tu Allah menggunakan segala Allah menggunakan segala permintaan Iblis tersebut. Walau bagaimanapun, walau bagaimanapun, Allah juga memelihara keimanan Nabi Ayub. Nampak maksudnya tak? Allah dah tahu dah keimanan dia Nabi tahu. Ayub ni macam mana. Tapi Allah nak tengok Iblis tu macam nak mana, buktikan pada nak Iblis buktikan tu Iblis tu yang apa yang yang Iblis tu cakap semua tak betul. betul. Ya. Ini Nampak hebat Allah kan? sendiri percaya pada Nabi Ayub. Betul. Maksudnya Allah nak melihat Iblis tu apa? Iblis tu salah. Salah. Allah nak membuktikan pada orang Iblis tu salah. tu kau salah. Nabi Ayub menerima segala ujian itu dengan tabah. Baginda tak pernah sekali merungut atas apa yang telah ditakdirkan ke atasnya. Malah semakin kuat beribadat pada Allah. Tingginya keimanan Nabi Ayub ni kan. Semoga kita pun jadi seperti Nabi Ayub juga. InsyaAllah. Ni part saya pula cerita. Okey, saya sambung daripada kisah yang diceritakan oleh Abang Nas tadi. Ya. Okey, selepas daripada Nabi Ayub menerima segala ujian tu, kini Nabi Ayub tidak disenangi oleh keluarganya pula. Allah. Daripada yang pertama jatuh miskin, lepas tu kematian anak,
Lepas tu sakit kulit. Lepas tu saudara mara Jiran jiran pula aku tak dah. mengaku. Allah, kesian. Bukan saudara mara dan jiran. Jiran. Maksudnya orang sekeliling lah. Orang sekeliling. Orang terdekat. Okay. Semakin hari semakin ramai sanak saudara dan orang-orang kampung berpindah ke tempat lain. Sanggup berpindah Ya. mata sebab tu. Teruk kan? Ruginya mereka. Mereka bimbang kalau dijangkiti penyakit yang menimpa Nabi Ayub itu. Akhirnya tinggallah Nabi Ayub dan isteri baginda sahaja. Isteri Nabi Ayub sangat setia menjaga dan merawat baginda. Ini baru nak masuk Ini yang baru kita masuk pengorbanan. seorang isteri Betul. tu. Tak kira macam mana suami tu, Betul? isteri dia ada dekat situ. Betul. Isterinya adalah seorang yang setia. Setiap hari berbagai-bagai ikhtiar dicuba untuk mengubati penyakit yang ganjil itu. Malangnya segala yang diusahakan tidak mendatangkan hasil. Disebabkan Nabi Ayub tidak dapat bekerja, simpanan dia pun makin lama makin berkurang. Sudah. Isteri baginda melihat perkara itu dengan gelisah. Maksudnya Dia dah start macam gelisah lah. Dia dah Apa start yang dah nak tak buat senang lepas duduk ni? lah. Tak senang duduk. Dah fikir apa nak buat lepas Betul. ni. Tapi kita tak tahu pengakhirannya macam mana. Kita tak tahu Saya lagi. akan sambung Okay. Disebabkan Nabi Ayub tidak dapat bekerja, ni dah. Ya kan? Kalau beginilah keadaannya, memang tidak ada jalan lain lagi. Aku terpaksa keluar untuk mencari kerja, katanya di dalam hati, kata isterinya lah. Kata isterinya lah. Isteri dia sanggup Sanggup keluar untuk cari kerja. Ya betul lah, Nabi Ayub kan dah tak mampu nak Tak bekerja. mampu, ya. So dalam hatinya terdetik lah macam tu. Suatu hari selepas merawat suaminya, dia pun memakai tudung kepala lalu keluar untuk mencari kerja. Dia terpaksa menyembunyikan mukanya sedikit supaya orang tak tahu bahawa dia adalah isteri Nabi Ayub. Okay. Untuk beberapa hari dia berjaya Yelah kan bekerja. sebab semua orang tak suka, Betul. tak suka Nabi Ayub kan, jadi dia tak nak lah. Betul, tak nak orang macam jauhi dia pula. Jauhi dia pula. Betul. So dia terpaksa menutup muka. Itu pun satu isteri. pengorbanan juga. Betul? Bukan jalan-jalan orang boleh buat macam tu kan? Tak. Okey, kita sambung. Untuk beberapa hari dia berjaya bekerja di rumah-rumah orang. Dia diberi upah bermacam-macam jenis makanan seperti roti, susu dan sebagainya. Masa terus berlalu, Nabi Ayub masih belum sembuh daripada penyakit dia. Masa ni isteri pada Nabi Ayub ni dia buat kerja-kerja rumah. Kerja-kerja rumah. Contohnya macam menyapu, mengemas, macam maid, kerja maid. Sekarang kita panggil kerja maid lah. Kalau dulu kita panggil kerja rumah. Maksudnya macam orang gaji lah. Ya, macam orang gaji tapi bukan tetap. Dia macam kerja satu hari rumah orang ni, satu hari rumah ni, tapi dapat makanan upah macam tu. Lepas tu masa dah berlalu, maksudnya dah lama lah dia bekerja tu, dah tapi lama dia bekerja. Nabi Ayub masih sakit lagi. Ya. Isteri baginda terus merawatnya dengan sabar di samping mengambil upah untuk menyara hidup mereka berdua. Akhirnya pecahlah juga rahsia bahawa wanita yang selalu mengambil upah di rumah-rumah itu adalah sebenarnya isteri Nabi Ayub. Maksudnya akhirnya pecah juga rahsia yang dia bekerja. Best. Sejak daripada berita tersebar, dia tidak lagi dibenarkan bekerja. Ya Allah. Orang tak bagi dia bekerja. Isteri Nabi Ayub kebingungan. Dia berasa sungguh sedih dan kecewa dengan peristiwa itu. Sementara itu, simpanan makanan di rumahnya semakin lama semakin berkurang. Isteri Nabi Ayub bertambah bingung. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba dia teringatkan rambutnya yang panjang. Pada masa itu, memang menjadi kebiasaan anak-anak gadis dari keluarga yang berada membeli rambut daripada wanita-wanita lain. Isteri Nabi Ayub pun mengerat sebahagian daripada rambutnya itu dan menjualnya kepada seorang wanita yang kaya. Dengan itu dapatlah dia membeli makanan seperti biasa. Maksudnya rambut dia panjang kot. Rambutnya panjang. Rambutnya panjang, cantik. So jadi dia potong rambut dia untuk jual kepada orang-orang kaya. Pada orang-orang kaya yang sebab zaman tu zaman apa? Hiasan rambut. Hiasan rambut betul. Mungkin dia buat rambut palsu kot dengan rambut tu, tak tahu. Mungkin. Tapi tak pastilah. Mungkin. Okey. Tetapi sudah tentulah semakin hari rambutnya semakin pendek. Of course lah. Dia dah potong-potong makin lama makin pendek lah. Kalau makin panjang pelik dah. Nabi Ayub pun juga heran bagaimana isterinya boleh membawa makanan tanpa bekerja. Baginda mula berasa sangsi lalu bertanyakan kepada isterinya tentang perkara itu. Malangnya isteri baginda tidak mahu menjawab soalan itu. Pada suatu hari, Nabi Ayub mengajukan soalan yang serupa kepada isterinya. Isteri baginda terus mendiamkan diri. Nabi Ayub pun berkatalah dengan tegas,
Apabila aku sembuh nanti, nescaya aku akan sebat engkau sebanyak 100 kali. Dia cakap macam tu sebab dia nak suruh isteri dia Dia jawab soalan jawab dia. soalan tu. Bukan niat dia Bukan memang niat. betul dia nak sebat, tapi dia nakkan jawapan betul. tu. Sebagai seorang isteri, dia macam tak mampulah nak bagi tahu suami dia yang dia kerat rambut ke untuk menyara suami dia kan. Betul. Takut nanti suami dia macam terkecil hati ke apa Kecil ke. hati ke. Tapi Nabi Ayub sebagai lelaki yang ada beriman, rasa ni tanggungjawab, beriman, dia belas rasa kasihan. itu dia kena tahu. Betul. Kewajipan dia untuk tahu daripada mana datang dia duit dia tu. Sebab yang penting halal. Betul. Jadi kalau isterinya berdiam diri tak nak bagi tahu suami dia rasa risaulah. Risaulah sebab salah. Takut nanti terjadikan dayus pula kan. Betul. Setelah mendengar yang Nabi Ayub cakap, dia kata kalau dia sembuh nanti dia akan sebat tu kan sebanyak 100 kali. Akhir sekali isterinya pun menceritakanlah perkara yang sebenar. Kemudian dia membuka tudung. Alangkah terkejutnya Nabi Ayub apabila mendapati tak ada selai rambut pun dekat kepala isterinya. Habis dia potong semua. Habis, botak. Ui. Barulah Nabi Ayub sedar betapa besarnya pergumulan isteri. Baginda terus berdoa kepada Allah untuk kebahagiaan isterinya. Okey, kita sambung. Okey. So jadi sedih lah cerita ni sebenarnya. Cuba bayangkan. Maksudnya pengorbanan isteri yang pertama, dia botakkan kepala. Pengorbanan yang pertama dia terpaksa kerja. Betul, terpaksa Itu bekerja. pengorbanan pertama. Patutnya suami yang kerja tapi Betul. dia terpaksa bekerja. Itu pengorbanan dia pertama. Yang kedua dia jual rambut rambut. Tu kata orang perempuan ni mutiara kan rambut tu. Rambut tu umpama mahkota. Mahkota bagi perempuan. seorang wanita. Cuba bayangkan kalau hilangnya mahkota tu, sanggup dia jual mahkota dia. Betul. Ya Allah. Mana ada perempuan sanggup botak? Okey, macam ni kita sambung. Okey. Ini lepas tu kesempitan hidup terus memaksa isteri Nabi Ayub untuk keluar mencari pekerjaan lain. Maksudnya dia cari kerja Dia lain. masih lagi teruskan. Pada ketika itulah Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ayub. Allah mengarahkan Nabi Ayub untuk hentakkan tumit dia ke tanah. Apabila baginda berbuat begitu, tiba-tiba ada air terpancut daripada tanah. Air tu jernih dari bekas hentakan tu. Allah memerintahkan Nabi Ayub mandi dan meminum air tersebut. Dengan kehendak Allah, segala penyakit yang baginda selama ini beberapa tahun tu hilang. Sekejap. Maksudnya Nabi Ayub mandi dekat air tu terus hilang penyakit tu. Dia minum macam air tu pap. Terus elok. Okey. Elok serta-merta. Baginda kelihatan segar dan bertenaga macam sebelum ni. Tak ada perkataan yang tak ada perkataan yang boleh diucapkan oleh dia ketika tu melainkan pujian dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah. Yang ni sangat-sangat dikira apa? Mukjizat. Mukjizat. Ya, mukjizat. Sebab Allah turunkan wahyu kepada dia untuk mandi. Kiranya air tu yang membantu memulihkan kesihatan kulit Nabi Ayub. Okey, tak lama kemudian isteri baginda pun pulang daripada balik daripada kerja lah. Sebab tu ternampak Nabi Ayub yang sudah sembuh. Isterinya langsung tidak mengenali baginda. Dah berubah kot. Mungkin. Sebab mungkin dah lama sangat dia sakit. Dia dah sakit. Dia sihat. Dia bukan sekadar sihat, bukan sekadar pulih. Dia nampak tegak, muda. Lagi tegak, bertenaga. Jadi dia punya mungkin luaran dia nampak macam lagi lain daripada yang betul, lagi sihat kan. Orang yang sihat. Mungkin rambut sebelum ni ada uban, tiba-tiba dah hilang. Betul. Lepas tu tidak lama pasal isterinya tak kenal baginda. Lepas tu isteri dia bertanya, "Wahai orang muda," katanya, "adakah kau nampak seorang tua yang terlantar di sini sebentar tadi?" Dia cakap dekat maksudnya Nabi Ayub jadi muda. Lepas tu dia tanya dekat Nabi Ayub tu, mana lelaki tua yang terbaring tadi tu. Nabi Ayub tersenyum dengan kataan isterinya itu, lalu menjawab, "Akulah orang tua yang kau cari-cari tu." Yelah, mana tak terkejut. Balik-balik rumah tengok elok-elok sakit, tua, terlantar, tiba-tiba jadi muda. Mungkin sebelum ni isteri dia macam terima keadaan suami dia macam tu kan. Sebab suami dia kan macam dah sakit kan. Tiba-tiba sihat. Dapat sihat. Kenal
Sama lah macam kita pun. Itulah, kalau kita cuba muda tu. Siapa yang Macam kita lepas cukur janggut. Cukur Itu janggut tu sama jadi orang baby tanya. face. Okey, sambung. Isteri baginda sungguh terkejut mendengar jawapan tersebut. Dia mengamati muka dia. Maksudnya dia tatap Teliti betul. lah tatap muka Nabi Ayub. Akhirnya baru dia yakin, oh ni suami aku. Betul lah, dia yakin lah kan. Wajahnya terus berseri-seri kerana kegembiraan. Dia menadah tangan ke langit sambil mengucapkan syukur kepada Allah. Tetapi Nabi Ayub tidak lagi gembira. Kenapa? Belum lagi. Wajahnya muram. Isteri baginda berasa hairan lalu bertanya, apakah yang merungsingkan baginda? Nabi Ayub menjawab, janganlah engkau salah sangka. Sesungguhnya aku gembira dan bersyukur kerana Allah telah menyembuhkanku. Tetapi aku teringat nazarku dahulu bahawa aku telah berjanji untuk menyebatmu sebanyak 100 kali apabila aku telah sembuh. Sekarang aku tidak tahu bagaimana harus kutunaikan nazarku. Maksudnya dulu yang janji dia yang sebelum ni. Betul, dia nak Macam sebab dia nak isteri tu. dia kan. So isteri tak nak menjawab. Aduh. Sampai sebab isteri dia masih lagi tak jawab. Betul. Soalan dia tu sampai. Lepas tu sebaik saja Nabi Ayub selesai berkata demikian, tiba-tiba turunlah wahyu dari langit. Allah turunkan wahyu, merintahkan supaya baginda mengambil seikat rumput dan menyebat isteri dia dengan rumput itu. Dengan itu terlepaslah Nabi Ayub daripada nazar. Beremang bulu roma. Rumput seikat rumput tau. Bukannya maksudnya seikat rumput betul lipas kat belakang ni Nabi Ayub. Bukan. Isteri Nabi Ayub. Rumput, betul kan? Rumput yang lembut tu. Seikat rumput lembut tu. Kalau dia libas macam tu, apa yang rasanya? Betul. Lepas tu libas sekali. Itu je. Dia macam bergurau. Itu wahyu Allah. Untuk membatalkan nazar. Untuk yang melepaskan. kalau tak kena 100 kali. Ya. Untuk melepaskan Nabi Ayub daripada tu. Okey. Selepas peristiwa itu, mereka hidup dengan aman dan bahagia. Allah telah mengurniakan mereka lebih ramai daripada yang sebelum ni. Lebih ramai anak. Lebih ramai anak sebelum ni. Kalau contoh sebelum ni dia ada 10 orang anak, ini double. Berdouble-double. Tahu dia double triple lah. Allah juga telah mengembalikan kekayaan mereka seperti zaman dahulu. Semua itu adalah rahmat Allah kepada Nabi Ayub dan isterinya berkat kesabaran mereka berdua. Okey, Azim boleh Azim ceritakan sikit pengajaran yang kita boleh dapat daripada cerita ni. Sangat menariklah cerita ni. Sampai saya pun beremang lah. Kau beremang, aku dah nak menangis ni. Aku rasa macam nak balik peluk bini. Jangan lupa peluk bini nanti. Maaf kat bini Okey, pengajaran yang kita dapat daripada kisah tadi, pengorbanan isteri tu. Yang pertama yang kita dapat adalah kita mestilah sabar dengan dugaan yang menimpa kita sepanjang hidup di dunia. Betul. Maksudnya kita kena sabarlah. Sentiasa sabar. Segala ujian yang kita lalui ini kita perlu lalui dengan penuh kesabaran. Yang kedua, semalam tadi termakan lipas ke apa ke. Okay, sabar. Sabar. Tahu Azim pernah tersedut lipas tu. Dia sabar. Okey, yang kedua pula, hendaklah setia dengan tanggungjawab terhadap keluarga walaupun terpaksa menghadapi kesusahan dan musibah yang berat. Ini dia pasal isteri Nabi Ayub tadi. Dia setia sangat dengan suami dia. Biarpun suami dia terlantar macam tu. Betul. Dia percaya pada rezeki Allah. Betul. Dia adalah seorang yang setia, wanita sangat setia. Rugi kalau wanita tak ikut contoh isteri Nabi Ayub tu kan? Sangat rugi. Betul. Okey, yang ketiga pula, perlulah yakin dengan kekuasaan Allah. Of course, itu mesti. Betul. Yang keempat, Allah Maha berkuasa dengan menguji hamba-Nya dan juga memberi pertolongan kepada hamba-Nya dari jalan yang tidak terduga. Ya, ini maknanya Allah ni berkuasa untuk menguji hamba-Nya. Kadang-kadang benda yang kita tak jangka. Betul? Macam for example, kita tak jangka yang kita akan jatuh tangga. Tiba-tiba kita jatuh tangga. Lepas tu kita kena jatuh tangga jatuh biasa. Ni tergolek-golek. Darah kaki, kepala, masuk hospital. Betul. Lepas maksudnya tu masuk hospital kena ngorat dengan nurse, bini marah, habis kena gaduh. Tak setia lah. Jangan ikut lah. Tak, yang bini ngorat, yang nurse yang ngorat, bukan dia yang ngorat. Nurse yang ngorat. Dia tak layan, bini jealous. Okey, yang last. Pengajaran yang last tu Nas. Okey.
pengajaran yang last ni berkaitan dengan nazar. Yang kisah tadi pun ada nazar kan? Yang nazar yang sebab Yang Nabi sebat Ayub tadi. tadi ada bernazar tadi kan. Sebat 100 kali tu. Nazar ni maksudnya janji kan. Okey. Nazar wajib ditunaikan dan kita seharusnya berhati-hati dalam bernazar. Sebab apa, kalau kita tak tunaikan berdosa besar. Betul. Jadi kalau orang tu dia bernazar puasa ni dia nak puasa penuh, tunaikan nazar tu. Betul. Kan. Ada orang macam dia lulus exam dia nak botakkan kepala. Ada. Tapi dia tak buat. Tapi dia tak buat. Memang kau jangan anggap benda Allah tu benda macam Allah ni remeh kecil. je kan, Remeh dengar. tak apa, tak payah buat tak apa. Tapi salahnya engkau dah bernazar. betul, nazar tu adalah wajib. Iya. Wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. So nak tahu azab nazar nanti kita baca Al-Quran, kita tengok ada tak? Ada. Masih ada. Ada. Pasal ada nazar. azab. Betul, Pasal Al-Quran nazar. dah meliputi semua kan? Yes. Betul. Ada pasal So nazar ni dalam. siapa yang dah menazar apa-apa yang tertinggal ataupun yang korang dah menazar tapi korang tak buat, Azim ada bernazar puasa ni? pergilah tunaikan nazar tu. Nazar puasa ni tak ada, tapi masih dululah, masih exam lah. Oh, masih exam. Masih exam. Jadi yang tadi yang nak botak kepala tu Azim ah. Ya. Oh ya. Sebab nasib baik botak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tunai juga nazar tu. Macam Nas pernah juga bernazar tapi bukan cukur kepala. Cukup apa tu? Cukup misai, Cukur janggut. misai dengan janggut. Dah Sebab dah tunaikan belum? Dah tunaikan. So nazar tu yang nazar tu dah ditunaikan. Alhamdulillah. Itu yang apa nak kahwin hari tu pun nazar juga tu. Ni buat apa? Apa nazarnya? Nazarnya apa? Nazar masa kahwin. Nazar masa kahwin tu apa itu Ada. Apa? Nak apa? 2 ekor lembu. Serius ah? Dah tunaikan lah? Dah. Alhamdulillah. Dekat kampung. Okey. Sorry lah korang Azim tak dapat rasa lembu. Itulah. Okey, dalam surah Al-Anbiya ayat ke-83. 83. Ya. Ada mengisahkan tentang kisah Nabi Ayub ni. Okey. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, "Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Ya. Maksudnya Surah ni berkaitan dengan kisah Nabi Ayub. So kisah yang kita ceritakan tadi tu sangat-sangat menyentuh hati, bermakna. Jadi Banyak pengajaran yang kita boleh banyak dapat. ya. Especially untuk orang yang dah berkahwin. Betul. Ni Azim pun nanti akan kahwin. Kita pun ada orang yang belum kahwin, ada mak, Ada mak pengorbanan dia bukan pengorbanan seorang isteri. bukannya isteri kita saja. Mak kita pun isteri kepada ayah kita. Ya. Kakak kita isteri pada suami dia. Aduh kat tangan aku. Okey, itu sahaja perkongsian kita pada podcast kami sempena Ramadan ini. Ramadan ke? 2. Kita bertemu lagi dengan rakan-rakan yang lain dalam Ramadan esok. Puasa ketiga. Puasa ketiga. Puasa ketiga ke? Tak adalah puasa ketiga. Puasa ketiga tak ada? Puasa ke? Puasa keempat. Ambil kalender ke? Puasa kelima. Okay, hari Isnin. Sebab kita cuti Sabtu Ahad. Kita pun nak nak apa orang cakap? Nak rehat kat rumah. Rehat kat rumah. Puasa. Saya pun ada masa dengan keluarga. Betul. Kita bertemu lagi puasa kelima. 27 hari bulan ni, hari Isnin. Waktu yang sama pukul 12 di YouTube Pustaka Darul Iman. Darul Iman sentiasa di hati. Anda risah? Rujuk Quran. Anda risah? Rujuk Quran. Assalamualaikum. Lagi sekali. Okey. Anda resah? Rujuk Quran. Bye. Bye bye.